salam sejahtera dan salam Kedah aman makmur. Yang Berhormat Datuk Perdana Speaker, izinkan saya memulakan pembentangan bajet Negeri Kedah Darul Aman bagi tahun 2014 ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan doa dan harapan agar persidangan kita pada kali ini dilimpahi rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua hendaknya. Yang Berhormat Datuk Perdana Speaker, bagi memberkati persidangan Dewan Yang Mulia ini, izinkan saya memetik ayat suci Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 makhumnya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum antara manusia, Allah menyuruh kamu menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Manakala dalam surah An-Nahl ayat 90, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kamu dan melarang melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman, dan mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya ini supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya. Semoga dua potong ayat tadi menjadi pegangan dan panduan kepada kita semua ketika menunaikan tanggungjawab dan amanah terhadap watan serta masyarakat yang dipimpin. Sesungguhnya Islam mementingkan pembangunan fiskal tanpa meremehkan pula keutamaan terhadap usaha-usaha mensejahterakan rakyat. Biarpun halangan tampil merentang, beban yang digalas pula meruntun bahu, namun kerajaan negeri pimpinan saya hari ini bertekad untuk menentukan pembangunan negeri Kedah Darul Aman yang kita cintai ini seimbang dengan kemajuan fiskal dan pembangunan kerohanian rakyatnya. Semestinya kita semua di Dewan Yang Mulia ini menginsafi bahawasanya kealpaan di dalam melaksanakan amanah itu sehingga terjadinya kepincangan dan ketidakseimbangan antara pembangunan negeri dan rohani rakyat mengundang kemurkaan Allah yang Maha Esa. Yang Berhormat Datuk Perdana Speaker, saya mengambil kesempatan ini untuk memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi rahmat kesihatan yang sempurna sehingga dapat kita bersama-sama menghadiri mesyuarat ketiga penggal pertama Dewan Undangan Negeri Kedah yang ke-13 pada hari ini. Saya ingin memanjangkan rasa syukur kerana berpeluang untuk membentangkan ucapan sulung bajet negeri yang telah diamanahkan di atas bahu saya yang dirangka demi kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran negeri dan rakyat negeri Kedah Darul Aman. Yang Berhormat Datuk Perdana Speaker, peralihan pentadbiran yang kita lalui pada bulan Mei yang lalu telah berlangsung dengan amat baik sekali. Kita seharusnya bersyukur dengan nikmat keamanan yang kita perolehi. Pemimpin datang dan pergi silih berganti. Namun agenda pembangunan negeri dan pengupayaan rakyat tidak harus terhenti, malah wajar ditingkatkan. Di Dewan Yang Mulia ini saya rakamkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Datuk Seri Diraja Tan Sri Ustaz Azizan bin Abdul Razak, Menteri Besar Kedah Darul Aman yang ke-9 yang telah kembali ke rahmatullah 2 bulan yang lalu. Semoga rohnya diletakkan di tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapan tahniah pula kepada Yang Berhormat Muhammad Azam Abdul Samad, Ahli Dewan Undangan Negeri Baru yang mewakili kawasan Sungai Limau. Yang Berhormat Datuk Perdana Speaker, Barisan Nasional telah diberikan mandat oleh rakyat untuk kembali menubuhkan kerajaan di negeri Kedah. Sepanjang tempoh berkempen pada pilihan raya umum yang lepas, Barisan Nasional telah menggariskan pelbagai rancangan di dalam Aku Janji kami adalah menjadi keutamaan kepada kerajaan negeri untuk mengontarkan kesemua janji-janji tersebut. Keputusan bajet ini adalah merupakan manifestasi kepada usaha untuk menunaikan janji-janji.
Walaupun pentadbiran saya mempunyai banyak idea untuk membangunkan negeri kita tetap memilih untuk membuka ruang supaya cadangan bernas dapat dikemukakan oleh pihak-pihak lain supaya wujud sense of ownership dengan izin terhadap projek atau program pembangunan yang hendak dilaksanakan. Justru, sejurus mengambil alih pentadbiran negeri Kedah, kita telah menganjurkan satu forum yang dinamakan Makmal Transformasi Kedah atau MTK. Melaluinya, pelbagai pandangan dan cetusan idea dari setiap kepakaran telah kita perolehi. MTK yang melibatkan 600 pegawai kerajaan, wakil badan-badan bukan kerajaan, pihak swasta, golongan akademik dan orang perseorangan yang pakar dalam bidang tertentu telah menzahirkan pandangan dan cetusan minda masing-masing. Kerajaan Negeri Kedah telah meneliti setiap satu dari idea-idea yang dikemukakan dan diberi perhatian yang amat serius. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membangunkan negeri kita Kedah darul aman. Kita telah bercanai minda berusaha memikirkan bagaimana untuk menaikkan hasil pendapatan negeri. Dalam merumus pelan pembangunan, kita berpaksikan kepada prinsip tunjang, iaitu setiap yang dilaksanakan wajib memberi manfaat kepada rakyat dan tidak hanya menguntungkan satu dua pihak saja, jauh sekali memudaratkan rakyat melalui pencemaran atau pemusnahan alam sekitar. Dalam erti kata yang lain, rakyat didahulukan, yang merupakan prinsip awal dan akhir Barisan Nasional. Kesejahteraan hidup rakyat berada di aras tertinggi turutan keutamaan kami. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, antara perkara yang telah diperhalusi melalui NTK adalah perumahan, pertanian, pembangunan modal insan, pelancongan, pembuatan, pembangunan bandar, infrastruktur dan kewangan. Kesemuanya ini sedang dan akan diperhalusi mengikut keutamaan demi manfaat rakyat. Di sebalik kerancakan pertumbuhan dan pembangunan apabila program-program mulai dilaksanakan, inisiatif membasmi kemiskinan terus diberi perhatian khusus. Tidak dinafikan bahawa sejak pendekatan pertumbuhan dengan pengagihan yang dipelopori dasar ekonomi baru mula dilaksanakan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak Husin pada 1971, kadar kemiskinan telah berkurangan dengan signifikan di seluruh negara termasuk di Kedah. Malah, kejayaan untuk mengurangkan kadar kemiskinan di Malaysia dari 70% pada 1971 hingga kurang dari 3% kini menjadi bahan kajian kes oleh banyak universiti dunia. Namun begitu, usaha untuk membasmi kemiskinan yang berbaki kurang 3% ini rupa-rupanya lebih mencabar dari usaha untuk menurunkan kadar dari tahap 70% dahulu. Negeri Kedah masih mempunyai 23,000 isi rumah yang dikategorikan miskin. Sama ada kita sedar ataupun tidak, hakikatnya masih lagi wujud keluarga yang tidak mempunyai rumah yang sempurna dan tidak mampu menyara kehidupan oleh kerana tidak ada sumber pendapatan yang mapan. Mereka ini terus dibelenggu kemiskinan, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Meskipun kerajaan persekutuan dan negeri mempunyai banyak projek-projek untuk mengangkat masyarakat termiskin dari keadaan itu, namun masih ramai yang tercicir dari arus pembangunan perdana. Atas kesedaran ini, kerajaan negeri akan berusaha dengan segala kudrat yang ada dan dengan iltizam yang ketat untuk membasmi kemiskinan secara langsung dan tidak langsung. Pendekatan secara langsung yang saya maksudkan ialah projek-projek perumahan menggunakan pelbagai kaedah dan melibatkan kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan pihak swasta. Pendekatan tidak langsung pula melibatkan pembangunan ekonomi setempat yang membuka peluang untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti pelaburan asing dan tempatan, pembinaan infrastruktur pemangkin dan pembangunan modal insan. Semua ini bertujuan mengupayakan ekonomi golongan termiskin di kalangan kita. Bertemakan bajet rakyat, pertumbuhan mampan
pengagihan saksama. Bajet Negeri Kedah Darul Aman bagi tahun 2014 menerokai segala kemungkinan untuk merealisasikan teras utama, iaitu untuk membasmi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan setiap isi rumah ke tahap yang sewajarnya. Ini dilakukan tanpa sifat pilih kasih kepartian atau perbezaan kaum etnik. Sebaliknya, pendekatan inklusif menurut keperluan diambil kira dalam semua keputusan. Maka setiap yang digariskan di dalam bajet ini memberi pertimbangan kepada teras utama yang disebutkan ini. Yang Berhormat Datuk Paduka Speaker, sepanjang 6 bulan Barisan Nasional mengambil alih tampuk pemerintahan Negeri Kedah, kita telah berjaya melaksanakan banyak penambahbaikan bagi memastikan Negeri Kedah terus maju dan kukuh dari segi pentadbiran dan kewangannya. Walaupun telah mengalami kelembapan ekonomi dan kewangan sepanjang tempoh 5 tahun terdahulu, kita telah berusaha gigih untuk mengatasi pelbagai masalah dan menyegarkan kembali kedudukan kewangan negeri. Berikutan dengan pelbagai rintangan yang dihadapi akibat dari keputusan-keputusan yang kurang tepat oleh Barisan Pentadbiran terdahulu, pembentangan bajet ini tentunya digubal dengan penuh hati-hati. Cita-cita kerajaan untuk membela rakyat yang tercicir dari arus pembangunan perdana mengambil kira kemampuan dan kehendak sebenar golongan sasaran. Prestasi hasil negeri sehingga bulan Oktober 2013 menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan, iaitu sebanyak 424.18 juta ringgit berbanding hasil sebenar sepanjang tahun 2012 sebanyak 418.46 juta ringgit. InsyaAllah pada akhir tahun ini dijangkakan hasil terkumpul negeri akan mencecah lebih 450 juta ringgit berdasarkan usaha gigih kerajaan negeri dalam masa yang singkat ini menyemak semula senarai pemiutang di samping mengambil tindakan menangani ketirisan yang berlaku di dalam sistem kewangan dan fiskal negeri. Dalam masa yang sama, selaras dengan pendekatan belanja berhemah, kerajaan juga telah membuat penjimatan perbelanjaan tanpa mengorbankan matlamat perbelanjaan tersebut. Prestasi perbelanjaan sebenar sehingga Oktober 2013 hanya sebanyak 339.06 juta ringgit dan dijangka tidak akan melebihi 440 juta ringgit di akhir tahun 2013 ini. Berbanding dengan perbelanjaan sebenar tahun 2012 sebanyak 457.08 juta ringgit. Peningkatan perbelanjaan yang besar dalam masa 2 bulan ini adalah disebabkan oleh perbelanjaan penyelenggaraan jalan-jalan negeri yang sedang dilaksanakan di seluruh negeri. Selain perbelanjaan pembangunan negeri berjumlah sekitar 100 juta ringgit. Peruntukan penyelenggaraan ini tidak digunakan sepenuhnya oleh pentadbiran sebelum ini, setelah sebahagian peruntukan tersebut digunakan untuk tujuan lain. Akibatnya penyelenggaraan jalan, jambatan, titi dan lain-lain infrastruktur tidak dilaksanakan dengan sempurna. Kerajaan Barisan Nasional telah mengatasi masalah ini dan kini rakyat berpeluang menikmati faedah yang lebih banyak seperti yang telah dihasratkan oleh kerajaan melalui peruntukan tersebut. Yang Berhormat Datuk Paduka Speaker, tahap pencapaian ekonomi negeri adalah bergantung rapat dengan persekitaran ekonomi negara. Keluaran dalam negara kasar (KDNK) telah meningkat 4.2% dalam tempoh 6 bulan pertama tahun 2013 dan telah meningkat kepada 5% pada suku ketiga 2013. Pencapaian keseluruhan tahun 2013 juga dijangka antara 4.5% hingga 5%. Pertumbuhan yang positif ini disebabkan negara berada di landasan yang betul untuk mencapai wawasan menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020 melalui agenda transformasi yang telah dilancarkan pada tahun 2010. Walaupun begitu, KDNK Kedah bagi tahun 2012 pada harga malar tahun 2005 berjumlah 25.307 bilion ringgit, iaitu pertumbuhan sebanyak 6.1% dari tahun sebelumnya.
Meskipun pertumbuhan ini menyaksikan kadar yang lebih tinggi dari pertumbuhan KTNK negara, tetapi hakikatnya Kedah hanya menyumbang 3.37% dari jumlah KTNK negara bagi tahun 2012. Ini adalah angka yang terlalu rendah dan usaha perlu dilakukan agar Kedah turut pesat membangun seiring dengan negeri-negeri yang jauh lebih maju dari kita. Yang Berhormat Datuk Paduka Speaker, apa yang berlaku di dalam negara secara amnya adalah hasil sumbangan pertumbuhan ekonomi negeri-negeri, termasuk negeri Kedah. Dengan demikian, dalam arti kata yang lain, kemakmuran negara adalah juga kemakmuran kepada negeri-negeri. Manakala kerancakan ekonomi negeri, keamanan dan kemakmuran rakyat jelata di negeri-negeri menyumbang secara langsung kepada kestabilan negara. Atas sebab itulah, kesamaan pemerintahan pusat dan negeri, lebih-lebih lagi kerajaan yang progresif dan mesra ekonomi adalah penting bagi mencapai taraf sebuah negeri maju, aman dan makmur untuk rakyat nikmati. Pada 25 Oktober yang lalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membentangkan bajet negara bagi tahun 2014 yang berjumlah RM264.2 bilion. Berdasarkan apa yang dibentangkan, saya percaya limpahan yang besar daripada perbelanjaan tahun 2014 akan dapat dirasai oleh penduduk di negeri Kedah melalui perbelanjaan pembangunan dan pengurusan oleh Kerajaan Persekutuan yang turut disalurkan kepada negeri-negeri. Sebagai sebuah negeri yang akan melaksanakan transformasi pada tahun 2014, Kerajaan Negeri Kedah sudah tentu akan menyediakan bajet yang seiring dengan teras yang ditetapkan oleh Kerajaan Persekutuan, di samping memastikan ianya mencapai matlamat bagi memenuhi janji-janji kerajaan kepada rakyat di negeri ini. Begitu banyak manfaat akan diperolehi dari pelbagai projek yang bakal dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan di bawah bidang keberhasilan utama ekonomi atau NKEA di negeri Kedah. Satu petanda bahawa hubungan Kerajaan Persekutuan dengan kerajaan negeri yang rapat boleh menghasilkan kesenangan kepada rakyat ialah dengan pengumuman projek penambahbaikan pengairan dan saliran Lembaga Kemajuan Pertanian Muda atau MADA. Sejak sekian lama, sistem pengairan dan saliran MADA tidak dapat dipertingkatkan melebihi kepadatan tali air dari 18 meter sehektar. Ini mengakibatkan tahap pengeluaran padi jarang-jarang sekali boleh melebihi 6 metrik tan sehektar. Peruntukan sebanyak RM2.2 bilion yang telah diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan untuk memastikan kepadatan tali air ditingkatkan kepada 30 meter sehektar agar hasil padi juga bertambah kepada antara 8 hingga 10 metrik tan sehektar. Sebagai tambahan, MADA juga diberi peruntukan sebanyak RM500 juta untuk 10 tahun ke hadapan bagi meningkatkan jumlah kawasan bendang persendirian dijadikan estet padi pada kadar 5,000 hektar setahun. Yang beruntung nanti para petani kerana hasil pendapatan akan meningkat. Rakyat tentu sekali akan mendapat limpahan nikmat daripada projek sebesar ini. Buat masa sekarang, kerajaan negeri sedang giat bekerjasama dengan pemandu atau unit pengurusan prestasi dan pelaksanaan di Jabatan Perdana Menteri bagi memastikan projek ini dapat dimulakan dengan segera. Yang Berhormat Datuk Paduka Speaker, pada 26 Mac 2012 pula, Kerajaan Persekutuan melalui Majlis Ekonomi telah memutuskan supaya program rimbunan kasih dilaksanakan di semua negeri. Kedah akan mendapat manfaat yang amat besar kerana ianya merupakan satu pelan pembangunan kawasan luar bandar secara mapan melalui penyediaan rumah yang selesa dan dilengkapi dengan kemudahan asas serta disokong dengan pelbagai aktiviti pertanian integrasi moden. Untuk tujuan itu, Kerajaan Persekutuan telah menyediakan siling peruntukan sebanyak RM23 juta. Kerajaan negeri akan menyediakan tanah dan peruntukan bagi kerja-kerja tanah. Kerajaan negeri juga akan memastikan pemilihan tapak itu nanti akan mengambil kira kesediaan kemudahan infrastruktur asas seperti jalan, bekalan air dan elektrik,
bagi mengurangkan kos pembangunan infrastruktur baru. Sebolehnya kita akan cuba untuk mendapatkan lokasi yang terletak berhampiran dengan kemudahan asas seperti sekolah, masjid, klinik dan pasar. Laporan dari pihak swasta juga bakal menyaksikan peningkatan. Keyakinan pelabur domestik dan asing akan dipertingkatkan dengan kepimpinan Kerajaan Baru Negeri Kedah. Antara bulan Januari hingga Ogos 2013, jumlah pelaburan swasta yang telah diluluskan untuk negeri Kedah adalah RM529,628,096, melibatkan 22 pelabur yang mewujudkan 2,938 peluang pekerjaan. Dalam tempoh tersebut, pelaburan swasta di seluruh negara berjumlah 29 bilion 880,840,589 ringgit, di mana negeri Kedah terletak di tangga ke-10 antara negeri-negeri di Malaysia dan hanya menyumbang 1.8% dari jumlah keseluruhan. Memahami akan keadaan ini, usaha akan dilipat gandakan untuk meletakkan negeri Kedah sebagai destinasi pelaburan yang menarik dengan pembukaan taman-taman industri berteknologi tinggi yang baru sambil mengembangkan taman teknologi tinggi kulit. Kedah Invest, agensi penggalakan pelaburan negeri, akan diperkasakan untuk lebih berfokus melaksanakan strategi penarikan pelaburan yang dirangka oleh Unit Perancangan Ekonomi Negeri atau UPEN. Dalam sektor pelancongan pula, tumpuan diberikan kepada usaha-usaha pembangunan produk-produk pelancongan yang berpotensi di tanah besar Kedah tanpa mengabaikan keunggulan Pulau Legenda Langkawi. Antara produk-produk pelancongan yang akan diberikan tumpuan adalah tempat bersejarah Lembah Bujang, Taman Peranginan Gunung Jerai, Pusat Eko Pelancongan Tasik Pedu, Pusat Budaya Alustar dan lain-lain. Di Pulau Langkawi, satu jenama perhotelan terkemuka dunia, iaitu Hotel St. Regis, di samping Pusat Konvensyen Antarabangsa Langkawi berdepan dengan Hotel Westin. Kedua-duanya dengan jumlah nilai lebih 400 juta ringgit akan dibina di Langkawi. Kedua-dua projek ini merupakan antara persiapan untuk Sidang Kemuncak ASEAN pada April 2015, di mana Langkawi akan menjadi tuan rumah kepada ketua-ketua kerajaan negara-negara ASEAN. Ketua-ketua negara maju, antaranya Presiden Barack Obama dari Amerika Syarikat, Perdana Menteri Shinzo Abe dari Jepun, Presiden Xi Jinping dari Republik China, dan Presiden Vladimir Putin dari Rusia juga dijangka hadir untuk mengadakan rundingan dengan para pemimpin di Sidang Kemuncak ASEAN itu nanti. Yang berhormat Datuk Paduka Speaker, teguran dan pandangan Ketua Audit Negara juga telah dijadikan garis panduan dan asas di dalam menyediakan bajet negeri 2014. Laporan audit 2012 menegur kelemahan pelaksanaan projek-projek kerajaan negeri, di mana Jabatan Pelaksana disaran mengutamakan projek-projek yang mempunyai pulangan dan nilai jangka panjang yang tinggi berdasarkan kajian kemungkinan yang disediakan sebelum sesuatu perbelanjaan diadakan. Kerajaan negeri juga disyorkan supaya memantau serta mengambil tindakan susulan agar setiap perbelanjaan tidak gagal mencapai matlamat, rugi atau akhirnya menjadi beban kepada kerajaan negeri. Sebagai contoh, projek pembinaan kampus College Universiti Insaniah atau KUIN di Kuala Ketil yang dibina untuk meningkatkan sektor pendidikan yang sebenarnya bukan merupakan tugas utama kerajaan negeri. Tapi akhirnya projek ini menjadi beban kewangan disebabkan salah urus takdir. Sepatutnya KUIN menjadi IPTS yang boleh berdikari, tetapi tidak menjadi seperti yang dirancangkan, malah menjadi liability kepada kerajaan negeri. Ketua Audit Negara turut melaporkan bahawa kutipan hasil kerajaan negeri tidak diurus dengan cekap dan kesan. Prestasi kutipan hasil didapati tidak mencapai keseluruhan jumlah yang patut dikutip. Berdasarkan fakta-fakta yang disebutkan tadi, maka kerajaan negeri telah menggariskan beberapa strategi bagi meningkatkan hasil pada tahun 2014. Antara lain,
komitmen pentadbiran tanah akan dipertingkatkan bagi menjalankan operasi bersepadu secara konsisten bagi mengurangkan tunggakan hasil melalui penguatkuasaan undang-undang yang sedia ada. Melalui Lembaga Urus Air Negeri juga, kerajaan akan memperolehi tambahan hasil apabila caj penggunaan dikenakan kepada industri yang menggunakan sumber air mentah. Kutipan cukai hiburan, caj penggunaan ruang udara, lesen penggunaan kawasan hutan, caj warisan kepada per-kapita pelancong yang selama ini diabaikan akan dikuatkuasakan selaras dengan peruntukan dan peraturan yang sedia ada. Pada tahun 2014 juga, kita mengenakan Indeks Pencapaian Utama atau KPI terhadap semua anak-anak syarikat kerajaan negeri agar dapat menyumbang dividen atau keuntungan kepada kerajaan setelah sekian lama mencatat laba yang banyak. Pelaksanaan pendekatan dan penguatkuasaan undang-undang dan peraturan ini akan menambahkan anggaran hasil pada tahun 2014 menjadi RM731,401,075 berbanding anggaran hasil sebanyak RM640,552,269 pada tahun 2013. Anggaran hasil tahun 2014 ini merangkumi hasil cukai sebanyak 59%, terimaan bukan hasil 27%, manakala bakinya hasil bukan cukai sebanyak 14%. Yang berhormat Datuk Perdana Speaker, kita amat berpuas hati dengan perkembangan positif pembangunan hub industri Kota Perdana di Bukit Bintang. Ianya akan menjadi katalis dan penyumbang besar kepada pertumbuhan ekonomi negeri, di samping membuka banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi dan menawarkan rezeki ekonomi yang boleh diraih rakyat. Usaha yang gigih juga sedang dilakukan bagi pembangunan Bandaraya Getah Kota Putra di Padang Terang. Kota Putra bakal menjadi antara pemangkin utama ekonomi negeri ini. Justru kerajaan negeri dengan bantuan kerajaan persekutuan sedang giat merancang program untuk menarik pelabur bagi merebut peluang keemasan ini. Peruntukan bajet 2014. Yang berhormat Datuk Perdana Speaker, bajet negeri Kedah tahun 2014 menyediakan peruntukan sebanyak RM796,352,357 bagi melaksanakan langkah-langkah program dan pelbagai projek pembangunan untuk memacu transformasi negeri. Daripada jumlah tersebut, RM560,729,637 diperuntukkan bagi perbelanjaan mengurus dan RM235,622,720 bagi perbelanjaan pembangunan. Di bawah peruntukan mengurus, sebanyak RM244,127,123 disediakan untuk emolumen, RM322,280,906 untuk pemberian dan kenaan tetap, perkhidmatan dan bekalan sebanyak RM130,982,105 dan pembelian aset serta lain-lain perbelanjaan masing-masing sebanyak RM32,252,183. Yang berhormat Datuk Perdana Speaker, daripada peruntukan pembangunan yang berjumlah RM235,622,720 itu, RM140,670,100 diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur, sebanyak RM51 juta bagi sektor pendidikan, manakala untuk pelancongan dan sukan sebanyak RM4.7 juta. Sejumlah RM27,670,000 pula diperuntukkan bagi pembangunan agama dan sosial. Selebihnya RM7.7 juta bagi pertanian dan peternakan, manakala RM3,882,530 untuk teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT dan lain-lain.
Seperti mana yang saya sebutkan tadi, Kerajaan Negeri Kedah mengunjurkan kutipan hasil pada tahun 2014 sebanyak RM731,401,075. Walaupun anggaran perbelanjaan pada tahun 2014 menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2013, tetapi terdapat lebihan atau surplus dengan izin sebanyak RM2,758,758 jika dibandingkan dengan anggaran hasil tahun 2014. Peruntukan ini seolah-olah menunjukkan bahawa bidang pertanian tidak lagi menjadi keutamaan teratas. Sebenarnya ini adalah kerana peruntukan besar terpaksa diberikan kepada bidang pendidikan akibat daripada hutang yang diwarisi daripada pentadbiran terdahulu. Pembayaran balik hutang College Universiti Insaniah atau KUIN adalah sehingga tahun 2024 dan inilah keperitan yang ditanggung oleh kerajaan negeri hari ini. Amatlah malang apabila ianya perlu dikongsi oleh rakyat, walaupun kos pembangunan dan operasi Insaniah sepatutnya dibiayai oleh institusi yang bergelar institusi pengajian tinggi swasta ini. Yang Mohd Datuk Paduka Speaker, sukacita saya nyatakan di Dewan Yang Mulia ini bahawa kerajaan negeri pada hari ini mendukung dasar memperlengkap dan memperkukuhkan langkah-langkah untuk memacu transformasi negeri selari dengan memperkasakan pengurusan kewangan. Bagi mencapai hasrat ini, bajet tahun 2014 memberi penekanan kepada projek dan program yang memberi impak yang besar serta nilai yang tinggi melalui amalan perbelanjaan berhemah berdasarkan perancangan yang teliti demi mengelakkan pembaziran dan ketirisan. Dengan yang demikian, 5 teras utama ditetapkan bagi mencapai hasrat ini. Teras pertama, penyediaan infrastruktur bagi meningkatkan keselesaan rakyat. Kemudahan asas yang memberikan keselesaan di samping membantu menjana dan merancangkan ekonomi akan diberi penekanan. Sebanyak RM40.7 juta diperuntukkan bagi kerja-kerja penyelenggaraan, penambahbaikan, membina dan menaik taraf laluan jalan dan jambatan di laluan jalan negeri. Jumlah ini tidak termasuk RM150 juta yang akan diperuntukkan oleh Kerajaan Persekutuan untuk penyelenggaraan jalan raya negeri atau MARIS. Selain itu, sebanyak RM3.3 juta diperuntukkan bagi membaik pulih perumahan awam rakyat dan menyediakan prasarana bagi program Rumah Aman Makmur. Keselesaan, kesejahteraan dan keamanan rakyat adalah agenda penting kerajaan negeri. Yang Mohd Datuk Paduka Speaker, penyediaan infrastruktur yang lengkap dan perumahan yang selesa tidak menjamin keamanan dan keselamatan rakyat sepenuhnya. Oleh sebab itu, sebanyak RM10.4 juta disediakan untuk program tebatan banjir, termasuk program pemeliharaan dan perindahan sungai, pembangunan sistem saliran serta lain-lain program berkaitan pengairan dan saliran di negeri ini. Program ini akan memperbaiki sosioekonomi penduduk sambil menaikkan kualiti kehidupan. Ianya akan menyelesaikan masalah banjir yang kerap berlaku saban tahun, sekaligus mengelakkan kerosakan harta benda dan ekonomi rakyat. Sungai Anak Bukit akan melalui proses pemulihan dan meningkatkan kualiti air dari tahap 4 kepada tahap 2B. Peruntukan asal, iaitu Rolling Plan 1, adalah sebanyak RM50 juta. Pada tahun 2012, peruntukan tambahan telah diluluskan bagi tahun 2013 hingga 2015, iaitu sebanyak RM340 juta, menjadikan jumlahnya RM390 juta semuanya. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan. Teras kedua, pembangunan modal insan, sosial dan agama. Yang Mohd Datuk Paduka Speaker, pembangunan fizikal tidak dapat dimanfaatkan tanpa pengisian pembangunan rohaniah. Modal insan merupakan intipati penting di dalam memacu kegemilangan dan kemakmuran sesebuah tamadun. Bagi menaik taraf masjid, surau dan lain-lain institusi pendidikan, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM22.6 juta, manakala sebanyak RM66 juta pula disediakan untuk meneruskan pembinaan asrama dan masjid di kampus College Universiti Insaniah di Kuala Kedah.
bagi memenuhi kehendak dan keperluan generasi Y. Kerajaan juga telah memperuntukkan sebanyak 14.7 juta ringgit melalui pelbagai program pembangunan sosial, prasarana sukan dan projek mengurang jurang digital. Saya ingin memaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa pembangunan Mahat Tahfiz Sains Darul Aman Pulau Tuba telah ditangguhkan. Namun begitu, untuk meneruskan keperluan para pelajar, Mahat Tahfiz Sains Darul Aman di Kulim sedang diperbesarkan. Kerajaan komited dan sentiasa memberi perhatian istimewa kepada usaha menaik taraf Mahat Tahfiz dan sekolah-sekolah pondok di seluruh negeri Kedah. Yang berhormat Datuk Paduka Speaker, Kerajaan Barisan Nasional Kedah juga telah mengasingkan hasil pendapatan negeri dari sumber yang patuh syariah daripada yang tidak. Hanya pendapatan yang patuh syariah sahaja digunakan bagi semua perbelanjaan yang melibatkan umat Islam khususnya. Teras ketiga, kemakmuran rakyat. Yang berhormat Datuk Paduka Speaker, Kerajaan Barisan Nasional yang memegang tampuk pemerintahan negeri Kedah pada ketika ini tidak pernah lupa akan janji dan tanggungjawab kepada rakyat yang telah memberi sokongan dan kepercayaan pada pilihan raya umum yang lalu. Sehubungan itu, kerajaan memperuntukkan sebanyak 5 juta ringgit untuk program rumah mampu milik bagi tahun 2014 sebagai permulaan dan sebanyak 9 juta ringgit bagi program membasmi kemiskinan dan bantuan menaik taraf hidup. Sekali lagi, hubungan baik dengan kerajaan persekutuan dimanfaatkan sepenuhnya dengan pelbagai program pembasmian kemiskinan dan perumahan dengan peruntukan persekutuan. Kerajaan juga amat menggalakkan rakyat, terutama golongan muda, untuk menjinakkan diri dengan perniagaan. Kita percaya walaupun bermula secara kecil-kecilan, tetapi dengan usaha yang gigih dan penuh tawakal, kita akan mampu melahirkan usaha-usaha muda yang berjaya. Untuk berjalan 1000 langkah, kita mesti mulakan dengan langkah yang pertama. Untuk itu, kerajaan negeri telah menyediakan peruntukan sebanyak 10 juta ringgit untuk skim pinjaman mudah untuk usahawan-usahawan kecil, terutama golongan berpendapatan rendah. Kerajaan sedia membantu anak muda bertatih dalam perniagaan. Sukacita saya ingin mengumumkan bayaran untuk lesen penjaja dihapuskan bermula 1 Januari 2014. Dengan pengumuman ini, saya amat berharap agar lebih ramai akan menceburkan diri dalam perniagaan kecil-kecilan. Implikasi kewangan berikutan kehilangan pendapatan daripada bayaran ini kepada pihak berkuasa tempatan atau PBD akan digantikan dengan pembayaran daripada kerajaan negeri. Bagi golongan muda yang ingin memulakan hidup baru dan bakal mendirikan rumah tangga, kerajaan negeri berhasrat untuk menghadiahkan kursus perkahwinan secara percuma. Kursus-kursus ini akan dijalankan secara berkala di semua daerah dan akan dimulakan pada bulan hadapan. Yang berhormat Datuk Paduka Speaker, bagi tujuan mengimarah dan mewujudkan suasana harmoni di dalam masyarakat, kerajaan memperuntukkan sebanyak 16.8 juta ringgit bagi membiayai program dan projek kecil bagi mengimbangi kemajuan bandar dan luar bandar. Tumpuan diberikan kepada sektor luar bandar kerana sektor perbandaran pada amnya diambil tanggungjawab oleh pihak berkuasa tempatan. Dalam usaha merencana pembangunan negeri, kerajaan negeri tidak lupa kepada golongan yang kurang bernasib baik. Dalam hal ini, kerja-kerja kebajikan kepada golongan yang memerlukan pembelaan telah disediakan peruntukan sebanyak 24.5 juta ringgit. Teras keempat, menggalak pertumbuhan ekonomi. Yang berhormat Datuk Paduka Speaker, bagi menyediakan persekitaran yang sempurna, lengkap, mesra dan kondusif, menarik pelaburan swasta sama ada dari dalam maupun luar negara, sebanyak 15 juta ringgit disediakan untuk pembangunan usahawan dan program galakan pelaburan. Dalam masa yang sama, sebanyak 8.3 juta ringgit diperuntukkan untuk pelbagai projek pembangunan bagi industri berasaskan pertanian dan ternakan. Walaupun tanggungjawab mempromosi sektor pelancongan diambil berat oleh kerajaan persekutuan, kerajaan negeri juga menyumbangkan sebanyak 1.7 juta ringgit untuk menaik taraf dan memulihkan produk-produk pelancongan. Sukacita dimaklumkan bahawa kepada Dewan Yang Mulia ini,
kerajaan negeri akan menubuhkan lembaga penggalakan dan pembangunan pelancongan yang akan beroperasi pada tahun 2014. Di samping itu, sukacita saya umumkan bahawa satu unit pembangunan usahawan akan juga ditubuhkan. Antara tugas dan tanggungjawab unit ini adalah untuk membantu dan melahirkan usahawan yang berjaya. Teras kelima, memperkukuh tadbir urus kerajaan negeri. Yang berhormat Datuk Pertuan Speaker, teras ini merupakan teras yang amat penting untuk mencapai perkara-perkara yang digariskan di bawah teras-teras lain sebelum ini. Sejumlah RM239 juta disediakan untuk pembayaran emolumen kepada seluruh penjawat awam termasuk kenaikan gaji dan lain-lain habuan tahunan mengikut dasar yang ditetapkan oleh Kerajaan Persekutuan. Ini termasuklah pengisytiharan pemberian bonus setengah bulan gaji yang akan dibayar pada bulan Januari 2014 bagi menghargai sumbangan dan kerja kuat penjawat-penjawat awam negeri kita. Bagi memperlengkap serta memperkasa pentadbiran negeri, sebanyak RM20 juta diperuntukkan untuk pembelian pelbagai aset jabatan bagi memastikan kelangsungan fungsi jabatan dan memperkemas sistem penyampaian untuk memastikan rakyat mendapat faedah yang optimal. Keselesaan persekitaran tempat bekerja yang kondusif bagi membolehkan pejabat awam menyediakan perkhidmatan yang terbaik juga harus diberi penekanan. Dalam hal ini, kerajaan memperuntukkan sebanyak RM19.5 juta untuk membina dan menaik taraf pelbagai jabatan kerajaan di seluruh negeri Kedah. Pembangunan sukan di negeri Kedah juga tidak diketepikan. Kerajaan negeri bercadang untuk menghidupkan semula Majlis Sukan Daerah. Perkara ini akan dilakukan dengan melibatkan peruntukan sebanyak RM200,000 kepada setiap daerah. Setiap Majlis Sukan Daerah ini akan dikendalikan oleh Setiausaha Kerja dan emolumen mereka melibatkan peruntukan sebanyak RM300,000. Besar harapan kerajaan negeri untuk melihat anak-anak Kedah berjaya di arena sukan, bukan saja di peringkat kebangsaan, tetapi impian kita juga untuk melahirkan atlet kita yang unggul di pesada dunia. Yang berhormat Datuk Pertuan Speaker, pada sidang sebelum ini, kita telah mendengar rintihan dari ahli-ahli yang berhormat mengenai Elaun Adun. Sebagai sebuah kerajaan yang prihatin, kita telah meneliti dan mempertimbangkan permintaan-permintaan yang telah disuarakan. Justru suka saya umumkan, satu, kenaikan allowance sebanyak RM1,300 sebulan menjadi RM6,961 kepada semua ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Kedah yang akan berkuat kuasa mulai Disember 2013. Kenaikan ini diluluskan setelah perbandingan dibuat dengan negeri-negeri lain. Kita berharap dengan kenaikan ini ahli-ahli yang berhormat akan dapat menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan dengan lebih baik. Saya menyeru agar kita semua dapat mentaati nasihat dan titah ke bawah duli yang teramat mulia Tunku Bendahara ketika merasmikan pembukaan sidang ini pada 25 Ogos 2013. Harapan rakyat tergalas di bahu-bahu kita. Maka sebaiknya kita mesti berusaha dengan penuh ikhlas menjalankan kewajipan di atas nama Allah yang Maha Besar. Yang berhormat Datuk Pertuan Speaker, untuk menjamin agar bajet ini adalah bajet yang benar dan realistik, maka kerajaan negeri tidak sertakan cadangan caj penjualan air mentah kepada negeri Pulau Pinang dan Perlis seperti yang telah dibuat oleh kerajaan terdahulu tanpa persetujuan kerajaan negeri-negeri berjiran itu. Di putusan bajet ini mohon saya sentuh berkenaan isu penghijrahan syarikat air Darul Aman atau SADA kepada pengurusan aset air Berhad Pahang. Buat makluman Dewan Yang Mulia, penghijrahan tersebut hanya akan dibuat selepas keputusan dan persetujuan dicapai di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri mengenai pembiayaan projek bekalan air luar bandar yang hendak ditukarkan dari bentuk pinjaman kepada grant. Kita juga harus melihat perkara ini dalam skop yang lebih luas, di mana isu-isu yang berkaitan dengan kawasan tadahan menjadi sumber bekalan air mentah kepada negeri jiran, iaitu Pulau Pinang dan Perlis. Sebagai negeri yang menjadi pembekal kepada sumber makanan negara,
Kedah sepatutnya mendapat satu jumlah pampasan disebabkan terpaksa mengorbankan kawasan hutan yang luas sebagai kawasan tadahan untuk sumber bekalan air bagi tujuan pengairan dan juga bekalan air minuman kepada negeri jiran. Selain daripada itu, isu yang telah menjadi sejarah iaitu bayaran pajakan Pulau Pinang sebanyak RM10,000 setahun juga patut dikaji semula. Kadar ini pada asalnya adalah berjumlah sebanyak 10,000 Spanish crown, dan jika dinilaikan dengan kadar semasa, jumlah ini akan meningkat ke satu jumlah yang jauh lebih besar. Kita percaya perkara ini akan dapat diselesaikan dalam masa yang terdekat dengan pertimbangan kerajaan persekutuan. Yang Berhormat Datuk Paduka Speaker, segala apa yang dibentangkan kali ini bukanlah satu anggaran untuk tujuan menunjuk-nunjuk. Jauh sekali bersikap bangga diri, akan tetapi percayalah bahawa matlamat dan tujuannya hanya semata-mata untuk menyempurnakan tanggungjawab dan amanah kerajaan negeri kepada rakyat. Atas sokongan rakyat, maka saya berada di sini berpeluang menyuarakan hasrat tidak lain dan tidak bukan kesemuanya untuk keamanan dan kemakmuran rakyat. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga kita berserah dan mengembalikan segala urusan. Syur yang digariskan dalam bajet negeri 2014 ini adalah manifestasi keprihatinan kerajaan negeri terhadap rakyat. Betapa rakyat dikasihi dan kepentingan mereka didahulukan. Selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khudai bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, sebaik-baik manusia ialah yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Akhir kata, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada semua penjawat awam, GLC, sektor swasta dan individu-individu yang telah memberi sumbangan sepanjang tahun 2013 sehingga membolehkan banyak perubahan dan kejayaan tercapai walaupun dalam masa 6 bulan yang singkat ini. Marilah kita semai dan suburkan 4 sifat berikut dalam menjalankan kepimpinan kita. Kukuhkan dalam diri kita sifat siddiq, iaitu jujur, sehingga kita dipercayai dan diyakini. Tingkatkan sifat tabligh, iaitu mampu berkomunikasi dan bernegosiasi dengan berhemah dan berkesan. Teguhkan sifat amanah, iaitu bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas kita sebagai pemimpin. Dan yang keempat, tajamkanlah sifat fatanah atau cerdas dalam membuat perancangan visi, misi, strategi dan pelaksanaannya. Adalah harapan saya agar seluruh warga kerajaan negeri Kedah dan wakil-wakil rakyat dari kedua-dua pihak akan dapat menggalas tanggungjawab ini. Yang Berhormat Datuk Paduka Speaker, ahli-ahli yang berhormat yang saya muliakan sekalian, melihat perkembangan politik negara yang semakin cerah dan tidak menguntungkan rakyat, saya mencadangkan agar Kedah menunjukkan tauladan yang baik dengan mengamalkan kematangan politik yang mementingkan perkara yang penting dan meremehkan perkara-perkara yang remeh. Tentu ahli-ahli yang berhormat setuju bahawa situasi politik ini tidak mencerminkan nilai ketimuran dan keagamaan kita bersama. Walaupun kita boleh berbeza pendapat, perbezaan itu tidak sepatutnya diperbesarkan sehingga mengakibatkan kita bermusuhan. Tentunya kita sedar bahawa begitu banyak nikmat menanti kita jika kita mampu bekerjasama secara sihat dengan sentiasa mendahulukan rakyat. Alangkah baiknya jikalau pihak Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat Kedah dapat menongkah arus dengan memulakan satu persepaduan demi kepentingan negeri yang kita sayangi ini. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Kepada Allah kita berserah. Yang Berhormat Datuk Paduka Speaker, sekian saja pembentangan bajet negeri bagi tahun 2014. Saya mohon mencadangkan.